Cerita ni mengisahkan seorang ibu tunggal yang bernama Didi Blanchard dan anaknya Gypsy Rose. Kisahnya bermula apabila Didi Blanchard mengakui bahawa anaknya mempunyai pelbagai penyakit, contohnya kanser, penyakit sawan, masalah pendengaran dan masalah penglihatan. Bukan tu je, mak dia ni bagi makan dekat anak dia bukan macam kita yang boleh makan melalui mulut. Tapi setiap kali Gypsy nak makan, ibunya akan blend dulu makanan tu dengan susu ke, dengan apa ke. Lepas tu baru dia bagi makan dekat anak dia melalui tiup. Contohnya, Gypsy minta mak dia pizza. Lepas tu mak dia masukkan dalam blender, campur dengan susu, baru bagi anak dia makan. Memandangkan Didi Blanchard ni seorang ibu tunggal dan sentiasa menjaga anaknya yang dianggap sakit, ramai orang sekelilingnya berasa simpati. Macam, oh kesiannya dia kena jaga anak yang sakit, dalam ibu tunggal, pakai kerusi roda, sebab ada masalah kaki yang tak boleh berjalan. Lepas tu ada orang tanya, kenapa dia buta? Lalu mak dia cakap yang anak dia mempunyai diagnosis with cancer. Disebabkan ramai yang bersimpati dengan dua beranak ni, organisasi Habitat for Humanity telah membina sebuah rumah untuk mereka yang dilengkapi dengan landasan untuk kerusi roda Gypsy Rose dan satu tak mandi panas. Tidak cukup dengan itu, Make-A-Wish Foundation juga telah menaja dua beranak ni ke Walt Disney World beberapa kali. Malah mereka juga pernah diberikan pas masuk belakang ke konsert Miranda Lambert. Beberapa bulan kemudian, Didi Blanchard membawa anaknya pergi buat medical check-up. Waktu doktor cek satu badan Gypsy Rose, doktor kata yang sebenarnya Gypsy Rose tak sakit apa-apa dan boleh berjalan macam biasa. Mak dia cakap dekat doktor, tak, doktor tak tahu apa-apa sebab saya mak dia tak boleh berjalan sebab dia lumpuh. Tetapi setiap hospital yang diorang pergi buat medical check-up, semuanya kata yang Gypsy Rose ni sihat satu badan. Daripada situ, penipuan ibunya mula terbongkar. Selain penipuan itu, ibunya pernah menipu kepada orang ramai yang umur anaknya 14 tahun, sedangkan umur sebenarnya adalah 19 tahun. Pada 2012, Gypsy Rose telah berjumpa dengan Nicholas yang berumur 23 tahun di internet. Walaupun lelaki itu pernah ada rekod jenayah dan masalah mental, Gypsy Rose tak kisah apa semua tu sebab dia anggap Nicholas ni adalah tiket untuk dia keluar daripada penipuan ibunya. Dengan itu, Gypsy Rose telah merancang untuk membunuh ibu kandungnya sendiri. Did you ask him to kill your mother? Yes, we called it Plan B. I was getting desperate. Pada pertengahan Jun 2015, Nicholas masuk ke bilik tidur Didi Blanchard dengan bantuan Gypsy Rose. Semasa Nicholas membunuh ibunya, Gypsy Rose berada dalam toilet sambil menutup telinga sebab dia tak nak dengar ibunya menjerit kesakitan. Kemudian, Gypsy Rose dan Nicholas telah melarikan diri dari tempat kejadian. Jadi pengakhiran cerita ini, ahli psikiatri telah menganggap Gypsy Rose sebagai mangsa penderaan kepada seorang ibu. Gypsy Rose yang berumur 24 tahun ini telah dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun kerana menjadi perancang utama untuk membunuh. Manakala Nicholas pula telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup kerana membunuh. Kesimpulannya, Gypsy Rose berkata hidupnya kini lebih baik tanpa kehadiran wanita itu, walaupun dia sendiri menyesal akan pengakhiran hidup ibunya. Jadi pengajaran yang kita dapat daripada kisah ini, sejahat-jahat mana pun ibu kita, dia tetap ibu kita yang melahirkan kita waktu kecil-kecil dulu. Dan ingat, niat untuk membunuh ni boleh membawa kita ke neraka dan tidak boleh masuk ke syurga. Okey, apakah itu split personality? So, dalam term klinikalnya, split personality ialah dissociative identity disorder
DID ataupun Multiple Personality Disorder. Okay, so banyak sebenarnya faktor yang boleh membuatkan seseorang itu ada DID. Contohnya, trauma, abuse, pernah kena violence, emotional dan macam-macam lagi. Tapi mostly sebab trauma lah diorang ingat balik benda-benda yang jadi yang pernah kena kat diorang sampai diorang develop identiti baru. Okay, kenapa diorang develop identiti baru? Sebabnya ialah function of the brain. Otak kita ni sangat pandai tau. So bila ada traumatic event yang sangat-sangat teruk yang membuatkan kita tak nak ingat, so dia akan protect kita. So orang yang baru ni takkan ingat traumatic event yang berlaku dekat dia. So please sayanglah otak kita. Okay, apakah simptom DID? DID ni mempunyai pelbagai watak yang berbeza ataupun kita panggil sebagai alternate personality ataupun alter. Alter ni berbeza tau. Dia ada suara yang lain, memori yang lain, jantina lain. So itulah split personality. Dia boleh bertukar-tukar, dia boleh more than two. Kadang-kadang personality diorang ni boleh interact with each other. So kejap-kejap jadi orang ni, kejap-kejap jadi orang tu. So sampai dia pening kepala, sampai dia boleh rasa sakit tu kat badan, efek tu berbadan fizikal dan self effect juga. Sebab tu orang ramai yang mengalami DID ni cuba untuk membunuh diri, suicidal thought, sebab diorang susah nak terima benda ni, diorang tak tahan dengan keadaan ni. Tapi apa-apa pun, DID ni ada treatment dia. Ada psikoterapi, ada ubat, ada hipnosis dan macam-macam lagi sebenarnya treatment dia. So tak semestinya ada penyakit ni tak ada penyelesaian dia. Ada, cuma kena dapatkan rawatan daripada pakar. Contoh orang yang ada DID ni, dia akan ada umur yang berbeza, jantina yang berbeza. Dia akan terus lamanya akan jadi orang lain, bukan dia. Dia boleh je jadi orang yang lebih muda daripada dia. Okay, sometimes bukan just orang tau. Dia boleh jadi personality lain iaitu binatang. Itu yang ekstrim lah. Okay, kalau nak bukti disorder ni ada, boleh tengok kat YouTube, 3 Faces of Eve. Itu ialah salah satu video yang famous untuk student psikologi untuk cakap pasal DID. Mesti diorang akan tengok video ni. So kat video ni kita boleh tengok macam mana dia bertukar daripada personality yang lain ke personality yang lain. So every time diorang switch personality, diorang selalu akan ada trigger. Trigger ni yang akan mengingatkan keadaan diorang yang dulu iaitu trauma, stress. So sampai kan diorang ni terpaksa switch alter untuk jadi orang yang baru, untuk tak nak jadi stres, kosong apa semua. So kalau kita ada kawan-kawan atau ahli keluarga yang ada multiple personality disorder ni, so apa patut kita buat? Kita kena support dia, bagi dia sokongan, and then cuba untuk kurangkan stres dia. Untuk orang-orang yang ada DID disorder ni, dia tak boleh pilih dia nak jadi apa ataupun personality apa yang dia nak. Untuk pakar, yes, mungkin pakar boleh dengan cara hipnosis atau ada teknik lain. Tapi untuk kita yang tak ada ilmu dalam bidang ni, kita tak boleh senang-senang untuk dia tukar personality lain. Selamat sejahtera, hari ini saya nak cakap tentang satu penyakit mental yang paling diperkatakan ialah kemurungan, atau dalam terma perubatan dikenali sebagai Major Depressive Disorders. Apakah itu penyakit kemurungan? Kemurungan yang didiagnosis secara klinikal bukanlah perasaan sedih yang biasa. Ia merupakan penyakit perubatan yang melibatkan perasaan sedih yang berpanjangan serta menjejaskan fungsi harian seseorang individu. Penyakit kemurungan telah dikenal pasti oleh WHO sebagai penyakit keempat terbesar yang menyumbang kepada penyakit global yang dialami oleh manusia di seluruh dunia pada ketika ini. Ia diramalkan akan menjadi antara penyebab utama masalah kesihatan di negara-negara membangun menjelang tahun 2000 selepas penyakit jantung. Maka tidak dihairanlah makin kerap kita mendengar tentang mereka yang mengalami kemurungan. Malah mungkin juga mengenali seseorang yang mempunyai penyakit ini. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada seseorang itu untuk mengalami penyakit kemurungan. Pertama, genetik atau keturunan. Individu yang mempunyai ahli keluarga yang pernah menghidapi penyakit kemurungan mungkin risiko yang lebih tinggi. Yang kedua, personality diri.
Individu dengan personaliti yang selalu gelisah, pendiam serta kurang ceria adalah lebih cenderung untuk mendapat penyakit ini. Yang ketiga, trauma ketika kanak-kanak. Mereka yang pernah mengalami peristiwa hidup yang memberi impak pada zaman kanak-kanak seperti penderaan fizikal, mental atau kehilangan ibu bapa sewaktu kecil didapati mempunyai risiko yang lebih tinggi. Yang keempat, tekanan hidup. Sejarah hidup yang negatif atau tekanan yang berterusan. Penyakit kemurungan adalah berbeza dari kesihatan biasa. Adalah normal jika kita berasa sedih apabila berhadapi dengan insiden yang negatif atau penyedihkan. Tetapi, ia tidak berpanjangan dan kita masih dapat melakukan tugas harian seperti biasa. Berikut adalah contoh tanda-tanda penyakit kemurungan. Pertama, perasaan sedih sepanjang hari dan hampir setiap hari dalam tempoh 2 minggu. Yang kedua, selalu letih dan kurang tenaga. Ketiga, berfikir tentang keinginan untuk mati atau bunuh diri dengan kerap atau mempunyai rancangan untuk membunuh diri. Yang keempat, corak tidur berubah, sama ada kurang tidur atau terlebih tidur. Walau bagaimanapun, jika didapati bahawa perasaan sedih itu berterusan dan mula menjejaskan fungsi harian, maka ia perlu diberi perhatian. Sekian, terima kasih. Hai semua, selamat sejahtera. Nama saya Valerius. Hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang autisme. Inilah sesuatu topik yang sering diabaikan oleh masyarakat kerana ia dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting. Jadi, apakah itu autisme? Selain itu, kecelaruan spektrum autisme merupakan kecelaruan perkembangan saraf sepanjang hayat. Biasanya, autisme hadir pada peringkat awal kanak-kanak dan boleh didiagnosis menjelang umur 18 bulan. Dalam masyarakat, nisbah 1/68 kanak-kanak mengalami autisme. Kanak-kanak lelaki mempunyai kemungkinan mendapat autisme lebih 4 kali berbanding kanak-kanak perempuan. Untuk autisme, tiada ciri fizikal yang boleh dilihat bagi autisme. Secara umumnya, autisme mempengaruhi perkembangan otak dan memberi kesan kepada keupayaan individu untuk berkomunikasi, berinteraksi secara sosial dan belajar seperti kanak-kanak biasa yang sedang berkembang. Selain itu, apakah sebab-sebab autisme? Yang berikut merupakan antaranya sebab-sebab autisme. Antara sebab-sebabnya adalah sebab yang tepat bagi autisme masih belum ditemui, namun terdapat kaitan dengan faktor keturunan, persekitaraan dan biologi. Selain itu, autisme bukan disebabkan oleh pengasuhan ibu bapa yang teruk atau ibu tanpa perasaan. Yang ketiga, autisme tidak disebabkan oleh vaksinasi. Seterusnya, simptom autisme. Terdapat beberapa jenis simptom untuk memastikan autisme. Yang berikutnya merupakan simptom-simptom untuk memastikan autisme. Yang pertama, kekurangan perkembangan bahasa. Contohnya, sesuatu individu tidak bercakap atau perkembangan percakapan yang lambat. Menunjukkan percakapan yang luar biasa, seperti mengulangi ayat atau membuat bunyi yang pelik, atau sebarang kehilangan kemahiran percakapan pada mana-mana usia. Yang kedua, kekurangan perkembangan kemahiran sosial. Sebagai contohnya, sesuatu individu tidak meniru pergerakan orang dewasa, hubungan mata yang terhad atau tidak konsisten, atau menunjukkan minat terhadap kanak-kanak lain tetapi tidak tahu cara berinteraksi yang sewajarnya dengan mereka dan mungkin dipencilkan. Yang ketiga, tingkah laku yang terhad atau berulang. Antara contohnya adalah pergerakan motor yang berulang. Contohnya mengebar atau menguit tangan, berpusing, melompat dan sebagainya. Permainan yang berulang, contohnya menyusun, memusingkan benda, menyimpan dan sebagainya. Atau menunjukkan kedegilan dalam mana-mana situasi, contohnya amat cemas dengan perubahan, mahu memakai pakaian yang sama setiap hari. Kesimpulannya, autisme merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam masyarakat kita. Ia kerana
Pesakitan ini tidak mempunyai sebarang rawatan, perubatan dan peranan ibu bapa amat penting dalam mengawal autisme. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Muhammad bin Syam, saya daripada kelas D5A. Saya ingin menceritakan tentang penggunaan internet dalam hidup. Sebelum saya memulakan tajuk saya akan menceritakan daripada mana asalnya internet ini. Okey. Prototip internet pertama yang dapat dilaksanakan muncul pada akhir tahun 1960-an dengan penciptaan ARPANET atau dikenali sebagai Advanced Research Network Project Agency Network. Tetapi pada 1 Januari 1983, ianya dianggap sebagai ulang tahun rasmi internet kerana mereka telah mengambil masa yang lama dan juga mereka menggunakan masa itu untuk memastikan internet itu berfungsi dengan baik ataupun tidak. Baiklah, saya akan memulakan dengan apakah itu internet. Okey, seperti yang kita tahu, internet adalah jaringan komputer global yang menyediakan berbagai kemudahan informasi dan komunikasi yang terdiri dari jaringan yang saling berhubung menggunakan protokol komunikasi standard. Baiklah, saya akan menceritakan tentang kelebihan internet. Yang pertama, kita boleh mendapat akses maklumat tidak terhad. Seperti mana jika kita ingin mencari apa-apa info untuk kebaikan diri ataupun untuk kesihatan, kita boleh menggunakan internet untuk mencari apa-apa informasi tentangnya. Yang kedua, here are the listings for young within 11 kilometers. aku tak seru kau lah setan. Kau. Baiklah, saya akan menceritakan tentang kelebihan internet. Yang pertama, kita dapat akses maklumat yang tidak terhad. Seperti mana jika kita ingin mencari apa-apa maklumat tentang negara luar ataupun kesihatan yang berlaku sekarang, contohnya seperti COVID yang tengah berlaku ini, apa yang kita patut lakukan? Kita boleh menggunakan internet untuk mencarinya. Baiklah, yang kedua, merapatkan jurang budaya. Okey, seperti mana yang kita tahu, jika kita ingin ke sebuah tempat ataupun mana-mana negara, kita mesti akan mencari informasi tentang negara tersebut. Kita akan menggunakan internet. Seperti mana jika kita ingin mengetahui apa budaya mereka, cara percakapan dan juga adat-adat yang kita perlu jaga. Baiklah, yang ketiga, internet boleh memudahkan segala urusan. Baiklah, saya akan menceritakan tentang kekurangan internet. Yang pertama, kekurangan internet adalah kawasan pembiakan untuk kegiatan haram. Seperti yang mana kita tahu, ada segelintir manusia ataupun individu akan menggunakan internet untuk menjual apa-apa barang yang terlarang seperti dadah, senjata-senjata yang berbahaya seperti pisau, pedang ataupun pistol. Okey, yang kedua, merangkum maklumat peribadi. Seperti mana kita tahu, jika kita membuat apa-apa akaun peribadi di dalam apa-apa aplikasi seperti Instagram, WhatsApp, Facebook ataupun Twitter, segelintir orang yang mampu menggunakan skill hackingnya mampu menggunakan data-data pengguna untuk disebarkan kepada dunia. Yang ketiga, kanak-kanak mudah terdedah. Baiklah, seperti yang kita tahu, internet telah memberikan kita kemudahan yang sangat banyak, seperti mendapat informasi yang tidak terhad. Ianya agak berbahaya kepada kanak-kanak kerana jika mereka menggunakannya untuk melihat apa-apa video keganasan ataupun video yang lucah ataupun permainan yang agak ganas, ianya agak berbahaya kepada kanak-kanak. Baiklah, itu saja
Pada pendapat saya, internet ni ada banyak kebaikannya untuk kita. Tetapi jika kita menggunakannya, kita haruslah berhati-hati daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membahayakan kita ataupun boleh membahayakan orang lain. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.